inti sehari, nombor matriks 07 DKS 19F1072. Hari ini saya akan bentang tentang ciri-ciri fizikal bagi kumbahan. Okey, ciri-ciri fizikal bagi air sisa ada 5. Yang pertama adalah pepejal, yang kedua adalah bau, yang ketiga warna, yang keempat suhu, dan kelima adalah kekeruhan. Okey, yang pertama adalah pepejal. Kebanyakan bahan pencemar dalam air sisa boleh dikategorikan sebagai pepejal yang terdiri daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik adalah bahan semula jadi daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang mereput. Apa pula mereput ni? Dalam biologi, bahan organik ini adalah perubahan organisma hidup kepada jirim yang ringkas. Okey, yang kedua adalah bau. Bau yang terhasil daripada air sisa domestik ini biasanya disebabkan oleh gas hidrogen sulfida yang dikeluarkan apabila proses penguraian bahan organik dan bahan yang lain. Yang ketiga adalah warna. Air sisa buangan domestik biasanya berwarna coklat cerah, manakala air buangan sisa kumbahan berwarna kelabu gelap. Biasanya warna air kumbahan ini akan bertukar menjadi warna kehitaman apabila memasuki tangki septik kerana mempunyai bahan inap cermar di dalam. Yang keempat adalah suhu. Suhu air sisa buangan lebih tinggi daripada suhu air buangan kerana penambahan sisa buangan dari isi rumah dan industri yang lebih tinggi menyebabkan suhu air ini berbeza-beza. Tapi aliran air penyusupan atau ribut yang besar boleh menyebabkan suhu air ini berbeza-beza juga. Okey, yang kelima adalah kekeruhan. Kekeruhan pada air biasanya disebabkan oleh kehadiran sisa pepejal di dalam air. Semakin banyak sisa pepejal, semakin keruhlah air itu. Jadi, kadar kekeruhan yang tinggi boleh menyebabkan air berbau dan mengurangkan keberkesanan proses pembasmian kuman. Okey, seterusnya adalah bagaimana proses pencemaran air buangan ini dilakukan. Dalam proses perawatan air kumbahan ini ada 3 bahagian penting yang perlu dilakukan. Bahagian pertama penapis adalah penyaringan yang menapis air sisa buangan besar, menapis pepejal dan objek yang besar yang kemudiannya dikumpul dan dibuang di tempat pengupusan sampah. Lepas tu, proses rawatan awal air sisa ini terdiri dari proses penyaringan, pencarikan, penyingkiran grid, pra-pengudaraan dan penambahan bahan kimia. Kemudian adalah rawatan premier dijalankan dengan menempatkan air sisa dalam satu kawasan tangkungan yang besar. Air sisa ini akan dibiarkan pada satu tempoh masa untuk tujuan pemendapan bahan pepejal. Seterusnya, air sisa ini akan disalurkan ke kawasan takungan yang lain. Lepas tu, mendapan yang terhasil dan takungan awal tadi dikenali sebagai sludge akan dipam keluar ke kawasan pemprosesan sludge seterusnya. Minyak, gris dan bahan terapung yang lain akan dibuang dari permukaan air sisa sebelum dilepaskan. Rawatan utama dalam proses rawatan air sisa pula bertujuan untuk mengeluarkan pepejal organik terlarut dan terampai. Biasanya dalam proses ini jangkaan untuk bahan-bahan organik terlarut dan terampai disingkirkan adalah dalam 90% hingga 95% pepejal terlarut, 40% hingga 60% adalah pepejal terampai, dan 25% hingga 35% permintaan oksigen kimia. Kaedah pemendapan boleh dilakukan untuk membuang sisa pepejal terampai yang terdapat pada air sisa ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iza Tumina binti Arif, memegang nomor kad matriks 07 19F 1069.
topik yang kami akan bentangkan hari ini ialah sewage treatment ataupun dikenali sebagai rawatan kumbahan. Saya akan melakar dan akan menjelaskan kepada anda tentang enapan teraktif. Berikut merupakan contoh untuk tangki rawatan enap cemar teraktif. Apakah itu proses enap cemar aktif? Proses enap cemar aktif adalah satu proses rawatan kumbahan di mana udara atau oksigen ditiup ke dalam kumbahan mentah yang tidak stabil untuk menghancurkan pepejal dan mengembangkan subbiologi yang mencerna kandungan organik dan bahan pencemar di kumbahan. Tumbuhan ini tidak mempunyai ruang penempatan utama yang merupakan ruang yang perlu dikosongkan oleh kapal tangki secara berkala dengan kebanyakan logik pengelolaan kumbahan 3 tahap. Istilah diaktifkan ataupun activated berasal dari fakta bahawa zarah-zarah itu diaktifkan bergabung dengan bakteria pencerna kumbahan yang bermanfaat dan protozoa. Enap cemar aktif berbeza dengan enap cemar anaerobik berbau yang harus Anda keluarkan dari ruang penempatan utama, jenis loji rawatan kumbahan, dan tangki septik lain kerana lumpur ini mengandungi banyak organisma hidup yang dapat memakan air buangan yang masuk. Ia juga tidak berbau. Udara atau oksigen yang dibekalkan ke dalam tangki rawatan enap cemar teraktif melalui 2 cara, yaitu menggunakan pengocak pada permukaan tangki ataupun menggunakan peresap udara pada bahagian bawah tangki. Berikut merupakan contoh bagi pengocak pada permukaan bawah tangki dan peresap udara pada bahagian bawah tangki. Kaedah operasi. Bahan aerob menguraikan bahan organik di dalam tangki rawatan enap cemar teraktif dan akan mengubahnya kepada bentuk lebih mudah, yaitu karbon dioksida dan air. Dengan kitaran semula 30% daripada jumlah enap cemar di dalam tangki pencernihan ke dalam tangki rawatan enap cemar teraktif, proses enap cemar teraktif ini boleh dijalankan secara berterusan. Masa tahanannya ialah 8 hingga 12 jam sahaja yang diperlukan dalam rawatan enap cemar teraktif. Bekalan oksigen yang mencukupi akan menentukan kecekapan sistem enap cemar teraktif, yaitu keupayaan menyingkirkan pencemaran di dalam kumbahan. Menyingkirkan 85% hingga 95% pencemaran. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan: simen, logam, batu baur, pasir, besi terulang, pipe PVC, lapisan kalis lembab dan juga pipe penyalur. Terdapat banyak reka bentuk, namun pada dasarnya semua enap cemar aktif terdiri pada 3 komponen utama: tangki pengudaraan yang berfungsi sebagai reaktor bio, tangki penempatan ataupun penjelasan akhir untuk pemisahan pepejal enap cemar aktif, dan air sisa yang dirawat. Peralatan sludge diaktifkan kembali ras untuk memindahkan enap cemar aktif yang diselesaikan dari alat penjelasan ke pengaruh tangki pengudaraan. Langkah pengelolaan enap cemar aktif dilakukan ke tangki pengudaraan ataupun tangki enap cemar aktif, yang bentuk tapaknya harus ditentukan mengikut peranti pengudaraan yang akan dipasang, seperti pada raja di atas. Tangki segi 4 tepat mesti direalisasikan semasa peranti pengudaraan tersebar dipasang. Nisbah lebar ataupun ketinggian berkisar antara 1 hingga 2. Nilai terendah dalam kes penyebar dipasang hanya di salah satu sisi tangki. Semua bahagian tepi harus berbentuk bulat untuk mengelakkan zon mati masuk ke dalam tangki. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Iswariza Natasha binti Yusuf, memegang kad matriks number 07 DKS 19R1087. Jadi hari ini saya akan bental tentang soalan nomor 4, iaitu solid handling for sludge treatment. Apa itu solid handling for sludge treatment? Ia adalah pengendalian pepejal untuk rawatan enap cemar. Ini adalah contohnya. Ini adalah screw type sludge dewatering press. Ia berstruktur dengan elemen penapis yang terdiri daripada 2 jenis gelang. Yang pertama, gelang tetap dan gelang bergerak.
dan skru yang menolak unsur penapis serta memindahkan dan menekan enap cemar. Jurang antara gelang dan nada skru dirancang secara beransur-ansur semakin sempit ke arah saluran keluar enap cemar. Dan tekanan dalaman elemen penapis meningkat kerana kesan pemampatan isi padu yang menebal dan melembabkan lumpur.